Perbahasan yang ke-8 yang juga merupakan perbahasan yang terakhir untuk pagi hari ini dan untuk sesi hari ini adalah bolehkah melaksanakan ibadah korban bagi pihak si mati? Ini kadang-kadang orang tanya. Ah, Ustaz, saya ada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Boleh tak saya sebagai orang yang masih hidup buat ibadah korban tetapi bukan untuk pihak saya tapi bagi pihak ahli keluarga yang telah meninggal dunia? Okay. Ini perbahasan di kalangan ulama. Apa jawapan dia? Nak jawab soalan tadi, kita kena bezakan antara dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah seseorang tu sebelum dia meninggal dunia, dia pernah mewasiatkan agar melakukan korban bagi pihaknya selepas kematiannya. Jadi keadaan pertama, ada satu orang ni sebelum dia meninggal dunia dia pernah buat wasiat. Yang mana sebahagian daripada hartanya hendaklah diambil untuk melakukan ibadah korban bagi pihaknya. Ini keadaan pertama. Dan rata-rata saya lihat di kalangan para ulama daripada pelbagai mazhab, bagi keadaan pertama ni rata-rata tak wujud kan. Rata-rata mereka sepakat membenarkan melakukan ibadah korban bagi pihak si mati, yang mana si mati ni sebelum dia meninggal dunia dia pernah buat wasiat. Bahkan sebahagian di kalangan ulama mengatakan adalah wajib melaksanakan wasiat tersebut. Kalau sekiranya orang si mati itu memang ada kemampuan daripada sudut harta. Itu keadaan pertama. Keadaan pertama, sebelum seseorang tu meninggal dunia, dia pernah buat wasiat agar diambil sebahagian hartanya untuk dilaksanakan ibadah korban. Kalaulah keadaan pertama ni, ramai di kalangan ulama, termasuklah ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh kita melaksanakan ibadah korban bagi pihak si mati kalau dia ada buat wasiat sebelum dia meninggal dunia. Ini pandangan ramai di kalangan ulama, termasuk ulama mazhab Asy-Syafi'i. Keadaan kedua inilah yang diperselisihkan oleh ulama. Apa keadaan kedua? Keadaan kedua adalah bila seseorang tidak pernah mewasiatkan agar melakukan korban bagi pihaknya selepas kematiannya. Seorang tu meninggal dunia, dia tak pernah buat wasiat. Dia tak pernah berpesan kepada mana-mana daripada kalangan ahli keluarga. Nanti bila mati, tolong buatkan ibadah korban bagi pihaknya. Jadi kalau dia tak pernah buat wasiat sebelum dia meninggal dunia agar dilakukan ibadah korban bagi pihaknya, inilah titik perbezaan di kalangan ulama. Kenapa ulama selisih pandangan dalam isu ini adalah kerana di sana tak ada dalil yang jelas yang membincangkan tentang isu ni. Sebagaimana kita maklumkan kepada antum kan, kata Syekh Wahbah Zuhaili, antara sebab ulama kita beza pandangan, salah satunya adalah bila tak ada dalil yang jelas secara direct yang membahaskan tentang sesuatu isu. Itu yang para ulama kita daripada pelbagai mazhab mempunyai ijtihad yang berbeza, pendirian yang berbeza dalam isu ini. Di kalangan para ulama silam berkaitan dengan isu ini ada sekurang-kurangnya 3 pandangan. Pandangan pertama di kalangan para ulama mengatakan walaupun seseorang dia tak pernah buat wasiat untuk melakukan ibadah korban bagi pihaknya selepas kematiannya, boleh hukum dia bagi orang yang masih hidup melaksanakan ibadah korban bagi pihak si mati walaupun dia tak pernah buat wasiat. Ini pandangan pertama daripada kalangan mazhab Hanafi
dan juga mazhab Hambali. Kata boleh. Tak jadi masalah. Pandangan kedua di kalangan para ulama dalam isu ini mengatakan tak sah. Tak sah tu maksudnya tak boleh. Kita buat ibadah kurban bagi pihak si mati yang mana si mati ni tak pernah buat wasiat. Dia tak pernah pesan kat siapa-siapa agar melaksanakan ibadah kurban selepas kematiannya. Jadi kata pandangan kedua tak sah, tak boleh buat. Siapa yang kata tak sah adalah ulama mazhab Syafi'i. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata tak sah. Nak buat ibadah kurban bagi orang yang dah mati ni, dah meninggal dunia, perlukan kepada keizinannya. Macam mana nak tahu dia izinkan ke tidak? Lihat dia ada wasiat ke tidak. Kalau dia tak ada wasiat, seolah-olah dia tak mengizinkan. Bila tak ada keizinan yang jelas daripada seseorang, maka tidak sewajarnya melakukan ibadah kurban bagi pihak orang tersebut. Dan di kalangan para ulama ada pandangan ketiga yang mengatakan makruh. Kalau seseorang meninggal dunia tanpa buat wasiat agar melakukan ibadah kurban bagi pihaknya, sebahagian di kalangan ulama daripada kalangan mazhab Maliki mengatakan makruh. Dan jadi ada tiga pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, seperti mazhab Hanafi dan Hambali. Ada yang kata tak sah, seperti ulama mazhab Syafi'i. Dan ada pula yang mengatakan makruh. Nah, secara peribadi saya lihat ini adalah isu ijtihadiyah. Isu ijtihad, yang mana dalam isu ijtihad ni kebiasaannya para ulama kita berlapang dada. Dalam isu ijtihad, termasuk dalam khilaf muktabar, yang boleh berlapang dada. Apa maksud berlapang dada, Ustaz? Maksud berlapang dada adalah kalau sekiranya ada seseorang Muslim, kan ada tiga pandangan kan? Yang lebih cenderung kan kepada salah satu daripada tiga pandangan ini, kita boleh berlapang dada, boleh hormat pendirian tersebut, walaupun barangkali kita mempunyai pandangan yang berbeza. Itu yang kita maksudkan. Bila isu itu adalah isu ijtihadiyah, pendapat-pendapat yang saya kongsikan tadi adalah pendapat ulama-ulama fikih. Pendapat ulama-ulama silam kita. Pendapat yang saya kongsikan bukan pendapat masyarakat awam. Pandangan yang kita kongsikan tadi adalah daripada kalangan ulama-ulama mazhab. Jadi mereka berselisih pandangan kepada tiga pandangan. Ada yang kata boleh, ada kata tak boleh seperti mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan makruh seperti mazhab Maliki. Jadi isu ini boleh kita berlapang dada, insya-Allah taala.